Malah oleh itu konsisten dengan seruan BRA itu, saya arahkan semua jabatan kerajaan ya, dan syarikat-syarikat tempatan tidak boleh menulis dalam bahasa Inggeris atau bahasa lain, tulis bahasa Melayu. Tapi kalau syarikat antarabangsa itu dikecualikan ya. Ada yang salah faham, syarikat antarabangsa boleh. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pelancaran Karnival Dekad Bahasa Kebangsaan dan Dekad Membaca Kebangsaan 2023 di Cyberjaya baru-baru ini mengarahkan kerajaan untuk tidak melayan surat yang bukan dalam bahasa Melayu. Maksudnya semua permohonan, pencerahan, rayuan, perundingan dengan kerajaan haruslah dalam bahasa Melayu. Tetapi, adakah langkah Perdana Menteri kita ini wajar untuk diimplementasikan dalam Malaysia? Adakah rakyat Malaysia akan mula taat kepada bahasa Melayu? Jadi hari ini kita akan dengar apa pula pandangan orang muda terhadap perkara ini. So hari ini korang bersama dengan Bella dengan show kita Bahasa Melayu, Harga Sebuah Warisan. Dan juga bersama tetamu khas Bella hari ini daripada MPP Cybernetics. Sila kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Saya Aisyah. Saya memegang jawatan sebagai Timbalan Presiden di dalam MP Majlis Perwakilan Pelajar Cybernetics. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zaitun. Saya memegang jawatan sebagai Timbalan Setiausaha Agong dalam barisan Majlis Perwakilan Pelajar di Cybernetics. Okey, sebelum tu Bella nak ucapkan terima kasih kepada Zaitun dan juga Aisyah atas kesudian bersama-sama dengan Bella hari ini untuk kita berkongsi pendapat. So, tanpa berlengahkan masa, kita mulakan Dia ada dua pendapat lah bagi saya. Okey, yang pertama setuju sebab Perdana Menteri kita dia nak memertabatkan bahasa Melayu. Okey. Yang kedua saya tidak setuju. Okey, sebab daripada kita sekolah rendah lagi, kita dah ada program MBM MBI mempertabatkan bahasa Melayu, memperkukuhkan bahasa Inggeris. Okey. Kenapa kita belajar bahasa Inggeris? Okey, dia tu orang macam pelik. Okey. First, untuk kita communicate dengan orang yang datang ke dalam. Lepas tu about surat, okey, mungkin dia tak nak terima sebab surat tu bahasa Inggeris. Tapi pada pandangan saya, dia boleh saja terima, boleh bagi pencerahan bahawa boleh hantar surat dalam bahasa Melayu. Contohnya kalau orang-orang dekat kita ni sekelilingnya orang yang memang orang Malaysia and dia boleh buat surat bahasa Melayu, so kita tekankan dia kepada bahasa Melayu. Tapi mungkin dia bukan orang yang jenis, mungkin dia baru datang Malaysia ataupun orang Malaysia tapi tidak sedar pasal bahasa Melayu tu, mungkin dia boleh buat surat dalam bahasa Inggeris. So surat menyurat tu kita boleh tekankan sendirilah. Tak boleh cakap macam dia tak hantar, kita tak nak terima surat bahasa Inggeris. Tak boleh macam tu. Pada pendapat saya pula, saya rasa saya setuju sebab ni salah satu cara untuk menteri tu, Perdana Menteri, dia nak tingkatkan balik bahasa Melayu kita. Waktu kan kita bahasa Melayu pernah jadi bahasa perdagangan waktu zaman Melaka. So saya rasa ni salah satu cara yang bagus lah untuk kita tingkatkan lagi bahasa Melayu. Tapi sebenarnya penggunaan bahasa Melayu ni dah lama ada dalam Perlembagaan Malaysia dalam perkara 152 yang menyatakan bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikaikan fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan 1967 menobatkan kepentingan bahasa Melayu dalam semua perkara rasmi. So kiranya Perdana Menteri kita ni bukan buat benda yang baru, dia cuma menegaskan lagi apa yang sudah ada kat dalam Perlembagaan Malaysia. Berikutan dengan soalan tadi, betul ke kalau semua urusan surat menyurat dalam bahasa Melayu, so bahasa kebangsaan kita ni dapat dimartabatkan? Pada pendapat saya betul lah apa yang Perdana Menteri buat tu, sebab kan dalam perlembagaan pun sudah dinyatakan bahasa Melayu bahasa kebangsaan. So saya rasa itu memang satu perintah yang wajar lah untuk mentarbatkan bahasa Melayu. So benda tu tak adalah benda baru, tapi disebabkan tidak ditekankan, so dia jadi macam orang rasa pelik. Waktu saya sekolah dulu, sekolah Chinese, orang Chinese kebanyakan tidak boleh berbahasa Melayu sangat. Kalau dia betul-betul sekolah Chinese, sebab subjek diorang more kepada bahasa Inggeris dengan bahasa Cina. So bila diorang nak bercakap bahasa Melayu susah sikit.
Itu waktu saya belajar lah. So dalam subjek-subjek lain pun semua ada dalam bahasa Inggeris? Dia tapi dua dia bahasa Inggeris dengan bahasa Cina. Saya rasa kalau surat menyurat tu boleh. Macam kita sekolah dulu lah, apa-apa ada dua juga. English, bahasa mak saya sekolah SMK dengan SA, sekolah rendah biasa. So dia hanya ada dua option je, English, bahasa Melayu. So jadi kita sebagai orang Malaysia ni, saya susah nak faham bahasa Inggeris. So saya tumpukan kat bahasa Melayu. Apa-apa saya buat daripada sekolah rendah sampai sekarang, semua saya tumpuk pada bahasa Melayu saja. So daripada tu saya punya English tak bagus. Saya jujur cakap. Sebab saya hanya tumpu pada bahasa tu. Melayu. Ya, bahasa Melayu saja. So bahasa Melayu kita nak mempertabatkan, yes, memang dipertabatkan. Bahasa Melayu tu adalah bahasa nenek moyang kita dari dulu lagi sampai sekarang. Kita boleh bahasa Melayu, tapi bahasa Inggeris just memperkukuhkan kita je. Macam kalau orang datang jumpa kita, lepas tu kita macam nak cakap apa dengan dia, macam dia tanya apa, tapi kita tak tahu bahasa Inggeris. Tu jadi macam malu lah. So mungkin kita tahu basic dia, tapi tak tahu panjang sangat apa. It's okay, jadi kita tahu basic. Kita hari-hari pun kita berbual dalam bahasa Melayu, tak ada hari-hari kita berbual dalam bahasa Inggeris. Tu salah satu je kita mempertabatkan bahasa kita. Tak kisah kita jumpa orang Cina, orang India, orang Sarawak, kita akan cakap bahasa Melayu juga hari-hari. Saya dengan dia pun hari-hari bahasa Melayu. Tak ada tiba-tiba saya cakap dengan dia Cina. Tak ada. Tapi macam mana pula kalau ada sesetengah orang, ada je keluarga yang gunakan bahasa Inggeris, even keluarga Melayu. Betul. Dia orang gunakan bahasa Inggeris untuk bercakap dengan orang, bercakap dengan family sendiri. Pada pandangan saya lah kan, ni salah satu sebab kalau dia tengok kan, kita Malaysia kan banyak perdagangan dari luar kan. So banyak daripada Amerika, US pun kan. So kebanyakan semua orang macam macam mana cakap, macam taksub dengan bahasa Inggeris. Sebab orang cakap kalau bahasa Inggeris, kita belajar bahasa Inggeris, kita boleh berkomunikasi dengan orang luar. So macam bahagian pusat bandar ni, diorang keluarga fokus pada bahasa Inggeris sebab diorang nak ajar anak diorang bahasa Inggeris. Tapi diorang lupa sepatutnya kita kena terap juga bahasa Melayu dalam keluarga tu. Baru orang cakap seimbang. Anak-anak fasih bahasa Melayu, fasih juga bahasa Inggeris. Tak salah berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, tapi kita sebagai orang Malaysia, kita kena bertabatkanlah bahasa kita. Barulah orang cakap, orang pandang kita pun rasa diorang pun bangga bahasa Malaysia. Baru diorang boleh macam tertarik nak belajar bahasa kita. Saya rasa half-half. Mungkin ada separuh yang akan ikut untuk menggunakan penggunaan bahasa Melayu sebagai alamat surat menyurat. Tapi mungkin separuh juga takkan ikut. Mungkin dia akan gunakan separuh tu macam bahasa Inggeris. Macam tak kisah, aku nak pakai bahasa Inggeris lah, juga macam tu. Tapi kalau dia orang gunakan bahasa Inggeris, surat tu tak boleh layan macam mana pula? So dia orang akan dapat pengajaran lah kat situ. Dia macam okay, surat ni tak diterima dalam bahasa Inggeris. So dia orang akan selepas ni kita buat bahasa Melayu. Pada pandangan saya lah, macam kan cakap tadi, perlembagaan tu memang ada dah bahasa Melayu. Tapi sebabkan kita kan selalu guna bahasa Inggeris dalam surat menyurat, sebab orang selalu tak tekankan benda tu. Lepas tu bila Perdana Menteri Anwar ditekankan benda tu, lepas tu benda tu macam bagi ke orang macam baru, padahal benda tu dah lama lah. So kan dalam sebuah organisasi, bila kan diorang dah guna sistem buatkan surat menyurat bahasa Inggeris. So nak tukar benda tu payah, dia ambil masa. Tapi saya rasa diorang ikut je, cuma ambil masa nak tukar. Ada term yang macam orang cakap, adalah ayat-ayat ataupun ni mungkin diorang macam susah nak cakap bahasa Melayu. Mungkin diorang akan boldkan benda tu dalam surat tu. So kalau saya dah macam kita punya berbual, kalau saya berbual lah, sebab kita hari-hari kita akan berbual. Kita berbual pula bukan hari-hari kita cakap bahasa orang lain, kita akan bahasa Malaysia. Tak kisahlah awak jumpa dengan sesiapa ke, orang ni orang ni ada kelulusan dalam bahasa ini, bahasa itu, tapi bila dia orang Malaysia, dia akan cakap. Tak kisah kita cakap bahasa pasar, AQ, aku, YG, yang dia tu bahasa Melayu. Even dalam kadang-kadang kita buat surat kan, kita akan termasukkan juga bahasa pasar tu. Rasa kalau percakapan ni boleh tekankan dalam bahasa Melayu, tapi kalau nak cakap bahasa lain pun okey. Macam contoh kita orang Malaysia ada pelbagai bangsa, kita nak cakap bahasa lain pun boleh, bahasa Cina ke, bahasa India. Itu salah satu orang cakap kita boleh ambil sebagai kelebihan. So kita boleh cakap bahasa lain, tapi kalau boleh macam satu kumpulan tu,
macam ada Chinese, ada India, ada Melayu, apa semua, better guna bahasa Melayu. So diorang bila guna bahasa Melayu tu, diorang nak berbual dengan orang lain pun senang, mudah. Nak tulis surat pun lagi mudah, lagi orang cakap lagi faham. Ya, itu pendapat saya lah. Saya rasa yang A tu saya rasa sesuai ke paksa untuk semua subjek bahasa Melayu. Sebab kalau paksa ni kan kadang ada you yang ambil pelajar daripada luar negara kan. Itu salah satu orang cakap macam bagi dia orang tahu ada bahasa Melayu dekat sini. Dia orang boleh belajar. So salah satu cara untuk mentabakkan lagi bahasa Melayu kita. So saya rasa A tu sesuai lah. C tu pun boleh sesuai. Kalau surat rasmi bahasa Melayu, saya rasa parlimen semua, saya rasa semua bahasa Melayu left tu orang akan tengok lagi kalau bahasa Melayu. Sebab kalau bahasa Melayu, diorang punya sembang dalam tu lagi rancak berbanding bahasa Inggeris. Sebab orang tua-tua orang kemas orang berumur yang tidak terlalu terdedah dengan bahasa Inggeris, diorang akan mudahlah faham. Diorang akan lagi faham bahasa tu berbanding bahasa Inggeris. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menyebut di Parlimen pada Oktober 23 yang ramai penduduk di Malaysia yang belum diberi status warga negara walaupun dah lama duduk di Malaysia kerana langsung tidak boleh bercakap dalam bahasa Melayu atau gagal menguasai bahasa Melayu. So, adakah ini selari dengan arahan Perdana Menteri kita yang menegaskan penggunaan bahasa Melayu ataupun tindakan ini terlalu kejam? Saya rasa kalau macam yang dah berumur, boleh kot nak bagi status warga negara tu. Sebab bila berumur, badan dah tak sihat, banyak penyakit datang. So bila ada status warga negara tu, kalau pergi hospital kan kita ada macam harga warga emas. Percuma kan? Itu saya rasa salah satu macam boleh tolong balik rakyat. So saya rasa kalau macam dah berumur boleh diberikan kelonggaran. Kalau yang macam muda-muda lagi ni, saya rasa tak terlalu kejam. Sebab dia duduk Malaysia, lahir kat Malaysia, kenapa tak tahu bahasa Melayu? Tak adalah pasal macam boleh bersembang bahasa Melayu, bercakap dan faham apa orang cakap bahasa Melayu. Tapi sebab kan dah lama duduk kat dalam Malaysia. Dah bercampur dengan macam-macam orang, takkanlah dalam kampung Cina tu tak pernah jumpa langsung orang dengan orang selain pada orang Cina kan? Ya, betul. Saya sekolah dulu SMK biasa, tapi kebanyakan semua budak Cina. Macam 70% semua Chinese. Okay, apa pandangan saya, diorang tak tahu bahasa Melayu ni semua. Memang tak tahu. Diorang punya communication dalam kelas pun tergagap-gagap bila cakap bahasa Melayu ni. Diorang dia cakap bahasa Cina English. Even sekolah SMK biasa. Tapi diorang punya keputusan exam, diorang punya bahasa Melayu A. Saya macam pelik. Apa yang diorang buat sebenarnya dapat A? Kita ni orang Malaysia, saya ni yang setiap hari bahasa Melayu ni B. Macam terkejut sebenarnya sebab diorang memang tak fasih langsung, tergagap-gagap cakap bahasa Melayu. Kadang-kadang ayat diorang ditampukan, terbalik sini sana. Grammar langsung. Yes, grammar langsung lost. Pada saya rasa jawapan dia A pun boleh, B pun boleh. Dia jadi perpaduan sebab kalau dalam satu kumpulan yang ada pelbagai bangsa, kalau cakap bahasa Melayu, kuat hubungan. Kalau yang macam saya cakap B tu, sebab ada setengah orang kan dia tak boleh bercakap. Lepas tu kena paksa bercakap. So dia akan jadi benci. Kita pun kalau buat benda yang kita kena paksa pun kita benci. Sebab tu mungkin pada setengah orang dia tak suka. So macam tak nak macam tu. Saya rasa mungkin setengah orang dia boleh terima sebab dia selalu bergaul. Setengah orang yang jarang bergaul dan jarang berkomunikasi bahasa Melayu, mungkin dia rasa itu satu paksaan untuk dia. Orang cakap faktor sekeliling, persekitaran. Kadang-kadang faktor persekitaran pun main peranan yang penting untuk kita tumbuh besaran kita. Kita duduk sekitar yang orang kata memang bercakap bahasa Melayu, automatik kita akan bercakap bahasa Melayu kalau kita jumpa orang. Kalau macam tadi Pusat Bandar kan ada setengah keluarga cakap bahasa Inggeris. Keluarga dia semua besar dengan bahasa Inggeris. So saya rasa macam bila dia berjumpa dengan orang cakap bahasa Melayu, dia rasa pelik, dia rasa susah. Saya rasa itulah sebab faktor persekitaran. Pandangan saya, sebab saya dibesarkan oleh parents, mak saya Melayu, ayah saya Sing. Kalau contohnya mak dengan ayah saya tekankan saya untuk belajar cakap Punjabi, saya rasa saya akan marah. Macam
kenapa tak paksa-paksa saya cakap bahasa Melayu? Biarlah saya nak cakap bahasa Siak ataupun bahasa Inggeris. Okay. Tapi disebabkan mak ayah saya tekankan saya untuk bercakap dalam bahasa Melayu sampai sekarang. So saya tak kisah, saya boleh faham boleh semua boleh. Bahasa Inggeris boleh faham. So saya tak kisahlah kalau macam awak kena cakap bahasa Melayu semua tu. So saya rasa bahasa Melayu tu adalah satu senjata untuk kita berpaduan kita. Lepas tu macam sekeliling kan, banyaknya kita bukan orang sini. Kita pergi dalam mana kawasan kan, kita akan nampak kawasan tu bukan dengan orang Melayu, Cina, India, tapi ada orang luar. Ada orang luar sekali macam orang Indonesia. Diorang pun cakap bahasa Melayu juga. Diorang tak cakap bahasa Indo dengan kita. So perpaduan kita kan, even orang tu daripada luar negara, orang asing pun dia cakap bahasa Melayu dengan kita. So benda tu menyatukan kita lah. Betul tu. Kebanyakan tengok, kalau tengok TikTok yang orang salin sendirian, orang sebelah sana, dia cakap bahasa Melayu ni salah satu tarikan untuk Malaysia sendiri. Sebab dia punya percakapan unik rasa. Dia macam sebut kalau- nasi lemak. Nice lemak. Macam tu. Sebab kalau kita kan Malaysia macam banyak kalau Kedah panggil logat lah. logat. Banyak logat. Ada Kelantan, ada Kedah, Pulau Pinang. So macam itu salah satu pendidikan lah untuk kita. Tarikan untuk dia orang sekali. Dia rasa macam ni, alah handphone kau pun setting bahasa Inggeris, kau nak bahasa Melayu. Macam tu. Betul. So lepas tu setting phone kita pakai bahasa Melayu Tak lah. faham. Betul. Setting pun bahasa Melayu saya tak faham langsung. Dia Sebab susah dia- nak cari. Betul. Sebab kita selalu cari screenshot. SM. Lepas tu bila dia cakap, apa benda ni? Tak faham Sebab lah. tu orang cakap kena Seimbang. Kena seimbang. Sebab Pergi ATM pakai bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Melayu. Tak Ya, boleh jangan. bahasa Inggeris. Sebab tu dia nak tekankan balik. Betul. Saya sokong apa yang Perdana Menteri kita buat. Okay, pada pandangan Aisyah dengan Zaitun, adakah langkah penekanan penggunaan bahasa Melayu ni dah lewat? Dah, sebab benda ni dah lama kan. So baru sekarang kita nak tekankan balik. Dah lewat ke belum? Saya rasa belum lewat lagi sebab kita dari kecil dibiasakan. Macam kalau pergi sekolah pun kita ada MBM, MBI. Kita akan mempertabatkan bahasa Melayu. Nilam kita pun ada toko nilam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. So saya rasa benda ni tak terlambat. Kita boleh pupuk dari kita kecil. Macam dipupuk daripada diorang kecil. Mungkin start diorang pegang gadget ataupun daripada percakapan rumah, seisi rumah. So kita boleh, benda ni tak lewat lagi sebab mungkin ada masa yang panjang lagi untuk kita mempertabatkan bahasa Melayu kita betul-betul di atas. MBI ni satu projek yang gagal Salah cikgu ke, salah KPM ke, salah pelajar sendiri ke? Salah KPM sebab dia tak menekankan betul-betul. Cuba kalau dia menekankan benda tu. MBM, MBI kita kena ikut ni. Apa yang MBM serta maksud dia kan, mempertabatkan. So kena ikut lah. Bukan dia orang buat macam buat ni kan, lepas tu tak jadi. So salah dia orang lah. Kita tak boleh salahkan cikgu, tak boleh salahkan murid-murid sebab kita just follow daripada atas. Dia suruh buat dia, kita buat ni. Pada pandangan saya rasa dah lewat. Dah lewat. Macam tak terlalu lewat, tapi saya rasa dah lewat. Macam kalau fasa lewat tu ada 4, dalam fasa 2, 3 tu lah. Macam sebab zaman kan sekarang dah makin berubah. Sekarang tengok, sekarang orang panggil zaman Gen Z. So macam bila Gen Z ni selalu kata macam slay macam tu kan. Slay tak ada. Itu orang guna bahasa Inggeris. Sebab tu saya cakap macam dah macam dah lambat dah sikit. Sebab orang dah macam dah selesa bahasa dicampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. So macam benda tu saya rasa sepatutnya dari dulu lagi diorang sepatutnya pertekankan. Macam kalau dari dulu diorang pertekankan, kiranya kalau zaman sekarang datang macam tak adalah terlalu, orang cakap terlalu baru. Padahal dalam perlembagaan dah ada, tapi disebabkan diorang tekankan lambat sangat, so orang rasa macam benda tu benda baru. Macam benda pelik lah benda ni. Padahal dulu okey je bahasa Inggeris. Dulu okey je hantar surat bahasa Melayu. Tiba-tiba nak guna bahasa Melayu pula. So dia macam pelik. So tapi tak salah start dari sekarang. Kalau start sekarang mungkin masa depan semua guna bahasa Melayu. So zaman sekarang kita tahu dengan teknologi yang canggih ni, kita tahu kita ada ChatGPT. So macam mana pula diorang case yang orang gunakan AI untuk translatekan balik untuk kita bagi surat rasmi kepada kerajaan. Kira dia kalau dia bagi surat rasmi kepada kerajaan still guna bahasa Melayu. So benda tu legit ke tak? Saya rasa tak kot. Sebab kalau ni memang translate
dekat Google tu memang selalunya akan tunggal langgang. Sama ada bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, memang tunggal langgang. So saya rasa better macam syarikat ataupun organisasi tu sendiri macam ada someone yang betul-betul mahir bahasa Melayu. So kalau dia orang macam kalau translate tak adalah 100% salah. Macam dia bagi dekat orang tu dulu sebelum serah. Saya rasa itu salah satu langkah. Contohnya check balik lah check dulu. Sebab memang selalu translate tu kebanyakan dia punya ni salah lah, tengah langgang. Echa pergi makan buku. Tapi kalau yang tak biasa dengan bahasa Melayu, contoh pekerja dari luar negara ataupun orang Cina yang tak biasa dengan grammar bahasa Melayu, Belajar balik macam daripada sekolah tadika, belajar suku kata A, B, C. So dia kena belajar. Macam kalau tengok kat TikTok macam bagi saya banyak revision saya tengok kat TikTok yang orang luar ni, cara dia nak try cakap bahasa Melayu, dia start cakap daripada perkataan 4 huruf dulu. Macam saya, suka. Lepas tu baru dia out sampai dia boleh buat satu ayat. So dia belajar, sedangkan dia tak pernah pun tahu, tak pernah duduk Malaysia, dia just tengok kan dia minat, tiba-tiba dia tengok orang cakap, dia minat. So cara dia beli buku, dia buka online semua. So dia boleh cakap. Dia akan cakap apa? Saya suka makan. Dia akan awal-awal dia mesti perkataan macam tu. Baku. Saya suka awak. Macam tengok orang dari Korea duduk Malaysia, daripada tak tahu cakap bahasa Melayu kan, tiba-tiba pandai cakap bahasa Melayu. Itu pun walaupun dia tergagap-gagap sikit. Macam kita lah, dah belajar bahasa Korea kan. Annyeonghaseyo. Tengok drama. Tak faham. Try tutup subtitle. Lah, sebab kan kebanyakan lecturer dia akan tekankan report ataupun tesis dalam bahasa Melayu. Dia tak tekankan pada dalam bahasa Inggeris. Sebab dia faham yang pelajar dia tak tahu bahasa Inggeris sangat. Nanti dia pening tengok kita punya ayat, terus kita dapat makan kurang. Ni betul. Kita dah tak tahu bahasa Inggeris. Lepas tu dia cakap, okay, awak buat report bahasa Inggeris. Dia pun pening. So nanti jadi macam lain lah. So diorang banyak tekankan bahasa Melayu lah. Daripada makan tinggi jadi makan rendah. Betul. Yang C tadi tu kan, menugakan student inspector tu, macam kita dulu ada satu permainan tau. Kalau macam kita hari ni nak cakap bahasa Melayu, so bahasa Melayu je seharian. So siapa yang macam cakap bahasa Inggeris atau bahasa lain, dia kena bayar 50 sen ke RM1 ke. Ada pernah buat? Kalangan pelajar kan. Yes, kalangan pelajar. Lepas tu contohnya cakap, okay, hari ni kita hanya speaking je. So speaking je lah for the full day, kita speaking je. So memang ada yang kena denda ni. Ada lah, bayar RM1 50 sen. Yang macam contohnya kadang kita macam akan rojakkan bahasa. Kata bahasa mudah, bahasa rojak kan. Kita kecak macam kadang-kadang yang tu pun kena dia memang akan auto kita kan sebab kita memang betul-betul tak boleh guna satu pun patah perkataan bahasa Inggeris. Kecuali macam perkataan yang pinjam lah kan. Kenapa tak nak implementkan BM exit test? Kita ada MUET, kita ada English exit test. Kita kena ambil RM40 buat tu bayar. RM40 je MUET. 40 lah macam berapa ringgit? Bukan 100 ke? Serius lah, tak nak ambil lah. Boleh, dia nak sambungin kita kena ambil. Tu lah, dia punya syarat tu, nak sambung memang ni kena ada MUET. Band pula kena tinggi. Yang kita ni duk search pun tak boleh cakap betul, pelat search. Lepas tu dia macam, aku dah nak ambil MUET. Dia macam kadang-kadang kan, sebab benda macam ni, orang patut semangat nak sambung belajar tau. Sebab awak kena dapat ni tinggi. So kita macam nak masuk sini, awak kena capai band yang tertinggi. So kita macam fikir, aku kalau ambil pun bayar duit pun, aku tak boleh juga dapat band yang tinggi. Sebab dia tahu diri dia. Even kita belajar lah macam mana pun, kalau kita macam diri kita macam tak tahu, benda tu jadi susah tau. So dia boleh patahkan semangat orang. So saya rasa better tukar kepada BM punya lah. BM exit test BM exit test. Lepas ni BM lah. Yes, senang sikit. Kita keluar-keluar, okay, BM. Tapi saya rasa MUET tu tak salah. Macam kalau ada pun adakan dua tak apa, MUET dengan BM punya. Sebab kalau boleh macam pilih. tadi kan, kalau apa English exit test kan, English exit test. kadang-kadang kan macam ada setengah orang, kita ada kadang-kadang ada
student sendiri, dia dah target okay, dia nak belajar dekat luar negara, dia nak kerja dekat luar negara. So tu salah satu macam dia kata untuk test untuk dia sedia untuk belajar kat luar negara, kerja kat luar negara. Kita dah nak wrap up. Kata-kata terakhir, pesanan khidmat masyarakat untuk penonton My Campus Radio di luar. Saya rasa semua orang kena belajar lah bahasa Melayu. Jangan jadi macam saya. Saya ni susah. Kadang-kadang saya orang Melayu sendiri. Kadang-kadang saya nak tuliskan rangkaian bahasa Melayu pun kadang-kadang susah. Sebab orang cakap tak terlalu dedahkan dengan bahasa Melayu yang formal. Kita akan guna bahasa Melayu yang macam dia cakap sayur, pasar tu. Yang aku bahasa WeChat Bahasa dulu Rojak dah bercampur lah. Dah bercampur dah. So rasa kita kena dedahkan kita balik dengan bahasa Melayu yang formal. So bila kita nak buat kertas rasmi ke apa semua ke senang. First, saya tak tahu sebenarnya chat GPT tu apa. Sebab selama ni apa yang saya buat, saya ada menulis bahasa Melayu je. So bila dia cakap pasal chat tu saya macam apa benda ni lah. So memang tak pernah buka, tak pernah guna langsung. Sebab ditekankan memang dari dulu kita hanya boleh buat dalam bahasa Melayu je. So memang apa-apa saya buat, saya pakai bahasa Melayu. Macam contohnya kenapa diorang pakai chat tu, nak memudahkan diorang. Tapi ada satu cara mudah lagi, diorang kena faham apa yang diorang belajar, apa yang diorang baca, baru diorang boleh buat ayat tu senang. Betul. Selagi kita tak faham apa yang kita belajar ataupun apa yang kita buat, benda tu tak akan mudah. Benda tu akan jadi macam makin susah je. So kita kenalah faham apa yang kita belajar tu, apa yang kita nak buat semua. So saya cakap, awak tak faham, awak tak boleh buat apa-apa pun. Kita dah pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ini, bahasa Melayu, harga sebuah warisan. Terima kasih ucapkan buat Aisyah dan juga Zaitun atas kesudian untuk bersama dengan Bella hari ini. Kita berkongsi buah fikiran, berkongsi kata dan ingatkan ini hanyalah pendapat semata-mata. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini dari Bella dan tim MKR. Jumpa lagi lain hari, lain waktu, lain topik untuk dikongsi dan dibahaskan bersama orang muda kampus kita. Jangan lupa like page FB, Twitter, Instagram dan subscribe channel YouTube hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye.